Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semua dan selamat berhujung minggu. Hari ini kita dah masuk hari Ahad bersamaan dengan 6 Disember 2020. Okey, semalam kita diumumkan PKPB ada di beberapa tempat yang dah tamat dan KL dilanjutkan sehingga 20 Disember. Tapi good newsnya adalah kita dibenarkan merentas daerah merentas ke kawasan-kawasan lain tanpa kebenaran Alhamdulillah saya pun insya-Allah dalam hujung bulan ataupun tengah bulan ni akan balik ke KL Alright, okey, hari ni ini topik saya nak share satu tips makanan ketika kita demam selsema. Okey. Jadi apa makanan yang sesuai apabila jika berlaku demam selsema. Demam selsema ni, demam ataupun selsema ataupun demam dan selsema Alright. Sebelum saya share berkaitan dengan demam, kita kena faham dulu kenapa demam tu boleh berlaku. Jadi bila kita faham tubuh kita, barulah kita tahu bagaimana kita nak atasi masalah tersebut. Alright. Okey, sebelum tu saya nak tengok siapa yang sedang menonton. Saya tengok saya ada Jenny Fu, good morning. Alice, waalaikumsalam. Okey, boleh klik like dan komen. Saya nak tengok siapa yang sedang menonton ataupun ada di kalangan kita ni ada follower baru, dan saya ucapkan salam kenalan daripada saya dan selamat menonton. Alright. Kita terus pada topik. Bila kita demam, kita kena ingat tubuh badan kita ni sangat kompleks. Dia ada banyak sistem. Ada sistem pencernaan, sistem penghadaman, sistem imun, sistem pernafasan, sistem pengaliran darah, sistem otot rangka, sistem pembiakan, sistem saraf pusat, sistem endokrin, berkaitan hormon endokrin. So ada lebih kurang, tak silap saya, ada 9 ke 10 sistem. Right? Jadi sangat kompleks. Jadi demam ni termasuk dalam sistem imun. Right? Bila tubuh badan kita dicerobohi oleh musuh dari luar, right? Tak kisahlah dari segi parasite, fungi, bakteria, kuman, virus, automatik alam sistem akan trigger. Tubuh badan kita ni dia ada alam sistem. Dia akan trigger, ada musuh masuk, ceroboh. Tak kisahlah musuh tu melalui hidung ke, melalui apa lagi, gigi pun boleh jadi juga. Gigi, kalau kita infected, ada infection, gusi bengkak, jangan ingat biasa-biasa gigi, katakan gusi bengkak, bernanah, ada infection, lepas tu kita tak jumpa dentist, kita tak jumpa doktor gigi, kita biar takut-takut kuman tersebut, bakteria tersebut merebak sampai ke otak, boleh membawa maut. Sebab itulah ada gigi dentist tu sendiri ada pakar-pakar dia, ortodontik, apa lagi, banyaklah, saya pun tak tahu dia punya ni istilah. Setiap doktor gigi tu pun dia ada banyak cabang kepakaran dia. Sebab gigi ni adalah satu organ yang paling dekat dengan kepala. Jadi kalau ada berlaku infection, buccal swollen, kita punya gusi kita bengkak contohnya, sebab itulah doktor akan cepat-cepat bagi antibiotik untuk surutkan bengkak tersebut. Takut kuman tu merebak masuk ke aliran darah, pergi ke otak. Jadi jangan abaikan benda-benda simple masalah kesihatan, jangan abaikan. Kita kena alert. Alright. Jadi bila tubuh badan kita trigger, ada kuman masuk, ada virus masuk, ada parasite, fungi dan sebagainya.
Dia ada banyak microorganism lah. Bila masuk, itu kita consider benda asing, foreign, benda yang benda asing. Jadi tubuh badan dia akan trigger, dia akan hantar tentera, dia akan hantar signal pada tubuh badan kita supaya cepat-cepat serang. Jadi langkah permulaan dia nak serang adalah dia trigger satu kelenjar apa saya tak ingat lah dekat otak, supaya keluarkan hormon. Lepas tu badan kita menjadi panas, suhu badan kita ditingkatkan. Sebab apa suhu badan ditingkatkan? Supaya bila suhu ditingkatkan 37, 38, 39 darjah Celsius, untuk mematikan kuman. Sebab itulah itu dinamakan demam. Demam tu sebenarnya untuk mematikan kuman. Suhu badan meningkat supaya kuman tak boleh nak merebak. So kita nak matikan dengan tinggikan suhu. Itu satu mekanisme tindak balas bagi tubuh badan, immune system. Jadi demam sebenarnya bagus untuk matikan kuman. Pada masa sama kita kena tahu bagaimana kita nak kawal supaya demam tu jangan terlalu tinggi. Bila terlalu tinggi, dia boleh merosakkan enzim dalam tubuh badan kita. Sebab enzim akan denatured, akan rosak, tak boleh berfungsi dengan baik bila suhu terlalu tinggi hingga 40. Suhu dia sampai 40 darjah Celsius, enzim akan rosak. Sebab tu kalau demam terlalu tinggi, demam panas, kita boleh jadi terencat, boleh jadi masalah lain lah. Ada saya tengok ada tangan tak boleh nak angkat, dia jadi macam lumpuh tangan dia, tak boleh nak angkat sebab demam waktu kecil, demam panas. Jadi kita kena kawal demam. Pada masa sama, demam tu bagus untuk matikan kuman. Jadi kita nak kena ambil langkah macam kita nak demam, pada masa sama kita tak nak bagi demam tu merosakkan kita, memberi ancaman pada kita. Kita nak api tu, kita nak buat memasak, kita nak buat nak bakar sampah, tapi kita tak nak api tu membakar rumah kita. So kita kena bermain. So demam pun kita kena berhati-hati. Kita kena nak kawal, kita kena kawal dia. Pada masa sama kita nak dia juga, kita nak demam. Sebab itulah demam kalau boleh monitor betul-betul at least 1 hari lah. Kita nak kena pastikan demam ni, bila kita demam, kita tahu ini adalah, there must be infection, mesti ada jangkitan. Dan kita nak pasti jangkitan tu sebab apa jangkitan tu. Adakah disebabkan virus, disebabkan bakteria? So kita kena try and error. Inilah perlunya check up. Saya biasanya kalau demam, saya akan monitor betul-betul, aku ni demam sebab apa. Penat ke, stres ke, ataupun kita figure out. Jadi dalam 1 hari tu kita kena rest, minum air banyak, mandi kerap, jangan terlalu serubung sangat dengan ni, duduk bawah kipas, pakai baju biasa, duduk bawah kipas. Memang mula-mula kita akan menggeletar sejuk, tapi dalam 5-10 minit badan kita akan berpeluh. Tak percaya, cuba duduk bawah kipas. Jadi monitor, katakan dalam seharian kita demam, esok pagi tak kebah, dah tak perlu lagi monitor, pergi terus jumpa doktor, buat check up, bagi tahu doktor. So doktor akan kawal dulu, mungkin kawal dengan paracetamol, Panadol. Sebab itulah jangan beli saja-saja beli paracetamol, saja-saja beli Panadol. Kawal dulu. Hari pertama mungkin tak perlu ambil Panadol, minum air, mandi kerap, sejukkan badan, makan semampu mungkin, rehat yang cukup. Hari kedua baru bagi tahu doktor sendiri akan bagi Panadol, baru kita makan apa yang doktor bagi. Katakan dah doktor bagi makan ubat, kita makan tak baik-baik juga. Hari kedua, masuk hari ketiga, jangan tunggu lagi, pergi terus jumpa doktor sekali lagi. Bagi tahu saya dah makan ubat, masih tak hilang lagi demam, baru doktor akan buat check up lagi. Biasanya kali ini ambil darah, kita nak tahu. Tengoklah sama ada demam tu blood pressure rendah ke, ada muntah-muntah ke, ciri-ciri. So dia akan monitor. So dia akan figure out. Kalau ada ciri-ciri, kalau ada muntah, mungkin
Kalau sakit-sakit sendi, mungkin disebabkan denggi, mungkin disebabkan keracunan makanan, badan dehydrate terlalu banyak. So banyak demam ni, pendek kata demam ni adalah bermula tanda awal, simptom awal bagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengan sistem imun. Sistem imun, demam akan datang dulu. Kanser pun demam akan datang dulu. Apa-apa, TB, demam akan datang dulu. Sakit radang paru-paru, demam akan datang dulu. Apa-apa penyakit berkaitan sistem imun, demam akan datang dulu. Jadi penting tak kita tahu bagaimana kita nak kawal simptom ni. Inilah saya nak ajar. Macam mana kita nak kawal demam dengan makanan. Bukan benda apa nak makan untuk hilang demam. Tak. Ini bukan hilang demam. Demam perlu. Tak ada istilah nak hilangkan demam, sebab dia bukan penyakit. Dia bukan penyakit, kita nak hilang apa-apa, dia adalah simptom. So kita kena kawal dia. Okey, jadi makanan apa yang terbaik ketika kita ada masalah demam atau selsema, ataupun demam diiringi dengan selsema, alright? Okey, antara makanannya adalah teh panas. Bila kita demam, biasakan minum teh panas. Teh panas ni dia sebenarnya high antioxidant, bagus. Teh ni high antioxidant, alright? Dia ada flavonoid. Daun teh tu ada flavonoid. Mana yang terbaik? Teh apa yang terbaik? Tak kisahlah, green tea ke teh apa pun, minum saja. Sebab beza teh dengan teh yang lain ni adalah cara fermentation dia, penapaian dia. Kalau teh hijau ni, dia tak adalah dia ambil segar-segar tu, dia terus keringkan, terus packing. Kalau teh hitam ni biasanya dia tapai dulu, penapaian. So bila penapaian, dia akan keluar bahan-bahan aktif, compound yang lain lah. Jadi bila kita minum teh panas, dia mampu legakan hidung tersumbat. Tak percaya, cuba ambil teh panas, bancuh teh panas tanpa gula. Kalau boleh jangan minum letak gula lah. Gantikan gula dengan madu. Right? Gantikan gula dengan madu, bancuh, minum panas-panas. Dia boleh mampu legakan hidung yang tersumbat. Jadi deria bau kita ni, walaupun kita sesama, masih boleh ada lagi deria bau. Tak adalah hidung tersumbat tu ganggu pernafasan ketika tidur. Biasanya kalau kita hidung tersumbat, bila kita nak tidur, susah nak bernafas, terpaksa nafas ikut mulut, right? Kalau dua-dua tersumbat. Kalau salah satu, okey lagi lah. Alright, itu yang pertama. Yang kedua adalah halia. Halia ni adalah satu remedy di dapur, ubat di dapur, medicine in kitchen. Ubat di dapur sentiasa ada. Walaupun kita jarang masak guna halia, sentiasa ada halia. Sebab ini adalah remedy, penawar, perlu ada. Jadi halia ni macam mana? Halia ni bila kita demam, di saat kita demam ataupun sesema, dia mampu legakan loya. Kita rasa macam mual loya, kita rasa macam nak muntah. Halia lah ubatnya. Macam mana? Anda boleh buat macam-macam resepi kan. Antara yang saya selalu buat lah kalau saya sakit tekak, kalau saya batuk, saya sesema, biasanya saya akan ambil halia tu, buang kulit, hiris dia, boilkan dia, masak dia, renihkan dia dalam satu periuk kecil, berisi air. Air tu letak penuh periuk tu, letak halia secukup rasa. Tak kisahlah, jangan tanya saya berapa banyak, secukup rasa. Besar ni ke, racik-racik, hiris, letak dalam air tu, biar dia menggelegak sampai mendidihkan air yang ada halia tu, sampai air tu tinggal separuh. Kita letak satu periuk penuh, didihkan sampai dia tinggal separuh. Lepas tu tutup api. Bila dia dah menggelegak sampai dia tinggal separuh air tu, tutup api. Bila dah tutup api, ambil dia, letak madu sikit, tunggu dia suam sikit, letak madu, kita minum. Kita tak nak bagi madu tu, tujuan ni tak nak bagi dia rasa macam pedas-pedas halia tu. Halia jenis apa? Ambil halia yang tua, halia tua. Kalau yang terbaik halia bara, tapi jarang dekat kedai ada halia bara, kena tanya dulu lah.
Ataupun kalau tak ada, ambil halia tua lah. Sebab halia tua ni dia ada kaya dengan fiber. Ambil halia, letak madu, minum. Biasanya saya akan standby, letak dalam flask panas tu, halia dengan madu tu, letak dekat tepi katil. Sebelum tidur saya akan minum. Katakan kalau batuk tu mengganggu saya waktu tidur, terjaga tengah malam, saya akan minum lagi. Terjaga lagi, minum lagi, supaya dia sedap, hilangkan rasa loya. Bila dia rasa panas kan, panas-panas pijar halia tu, kita dah kurang rasa batuk. Tak percaya, cuba. Ataupun anda boleh buat macam ni. Letak halia dalam teh, gabungkan sekali. Halia, teh, madu, gabungkan sekali, minum. Dia mampu hilangkan rasa loya ketika kita demam dan sesemua. Mampu legakan kesumbat pada hidung. Okey, ini petua yang kedua, halia. Yang ketiga adalah sup. Banyakkan minum sup. Sup ayam, tak kisahlah sup apa pun, benda-benda yang bersup. Sebab apa? Bila kita demam, kena ingat, bila kita demam, jangan sampai kencing kita warna kuning pekat. Itu maksudnya badan kekurangan air. Badan dah dehydrated, terlalu dehydrated. So, banyak minum air. Antaranya adalah, mungkin kita nak minum air kosong, tiba-tiba saja nak minum air kosong, memang kita tak lalu tengah-tengah demam, kita boleh minum sup. Sebab sup juga air, sama juga. Minum sup dengan minum air sama je, sebab dia adalah air. Base dia adalah air. Jadi minum sup. Yang terbaik, buat sup ayam, sup yang berasaskan protein, yang ada protein. Minum sup. Bila kita minum sup, sedikit sebanyak kita dah cover dehidrasi, kekurangan air dalam tubuh badan kita. Kena ingat, bila kita demam, badan akan cepat dehydrate. Bila demam, suhu tinggi. Bila suhu tinggi, kita perlu cukup air dalam tubuh badan, untuk air itu fungsi untuk turunkan suhu, laraskan balik suhu air. Bila ada air yang cukup, maka demam kita tu terjaga. Dia dalam 37, dia tak terlalu tinggi. Kita nak demam tu untuk matikan kuman, pada masa sama jangan terlalu tinggi sangat. Nanti kita pula yang bermasalah. Right? Banyakkan minum sup. Jadi kita makan benda yang simple. Sup ayam, kalau tak lalu nasi pun tak ada. Sebab itulah orang kalau sakit demam, biasanya makan benda-benda sup, bubur, bubur nasi tu blend, letak sup ayam, makan. Kita akan rasa macam lega. Bila demam, kita tak, selera makan turun. Kita tak mampu nak kunyah, kita tak larat nak kunyah, selera tu tak ada. Jadi makan makanan yang tak perlu kunyah. Telan sup dengan bubur nasi, telan, tak perlu kunyah dah, telan. Blend sekali dengan carrot ke, isi ayam, blend sekali, buat bubur. Banyakkan air, telan. Ini sebenarnya, ini juga makanan yang terbaik untuk pesakit kanser selepas buat rawatan kemo. Selera makan drop, banyak makan benda yang simple, tak perlu kunyah, telan saja. Ini sup. Alright. Yang keempat, air. Air, buat jadual. Selang sejam minum air 1 gelas. Selang sejam minum air. Biar terkencing-kencing. Yang tu yang saya selalu buat hari pertama demam. Hari pertama demam, biasanya saya tak ambil, saya tak makan ubat yang saya beli sendiri, tak ada. Dekat rumah memang tak ada stok Panadol apa semua, tak ada. Saya akan makan ubat bila doktor sendiri prescribe. Itu style saya lah. Jadi air kena sentiasa cukup. Jadi bila kita demam tu, make sure air, cover air dulu, minum air dulu. Kalau anda tengok, kalau terlalu demam panas kan, demam denggi ke apa, bila warded, mesti doktor akan drip air. Sebab apa? Dia demam disebabkan kurang air. Salah satunya kurang air. Sebab tu suhu badan tinggi, macam mana nak turun kalau air kurang? Sebab itulah bila kurang air, blood pressure boleh jadi tinggi ataupun blood pressure boleh jadi rendah. Biasanya blood pressure rendah, kurang air, kita akan jadi pening. Lepas tu demam tinggi. Masuk hospital, doktor akan drip air.
Bila drip air, blood pressure akan naik balik. Sebab apa? Sebab bila kita kemasukan air menambah volume darah, isi padu darah akan tinggi lah kalau kita tambah air. Jadi kerap minum air. Bukan banyak minum air, kerap minum air. Time demam, biar kencing kerap. Itu selamatkan cecair dalam tubuh badan dulu. Sebab kita tak tahu kita ni demam sebab apa. Kalau disebabkan denggi, lagi-lagilah perlu minum air. Sebab denggi ni akan menyebabkan tubuh badan terlalu dehidrasi, kurang air. Okey, yang kelima adalah pisang. Pisang juga bagus, antara makanan yang bagus yang kita makan ketika kita demam. Kerana pisang ni dia bagus untuk penghadaman, dan pisang ni mengandungi electrolyte. Bagus beri kita tenaga, fast energy. Electrolyte, dia ada fast energy, right, dalam pisang. Dan pisang kanji tinggi dan menyebabkan kita rasa kenyang. Jadi ini adalah salah satu strategi makan yang baik untuk orang demam. Orang demam ni tak larat nak makan, tak ada selera, tapi dia nak energy. Dia tak ada selera, tak lalu nak makan, macam mana dia nak ada energy? Jadi makanlah makanan yang bagi dia fast energy dan mengenyangkan. Antaranya adalah pisang. Makan pisang. Makan pisang. Kalau tak lalu nak kunyah pun, blend pisang dengan susu, minum. Kalau blend pisang saja, rasa macam makan kodok mentah. Jadi blend dengan susu, jadikan jus, minum. Ataupun letak sekali dengan ais pun okey. Buat ais blended pisang, minum. Rasa lega, sejuk, terus tidur. Jadi pisang tu kaya dengan electrolyte dan beri kita tenaga. Sebab dia high starch content, kanji. Kandungan kanji dia tinggi. Okey, itu yang kelima. Yang keenam adalah aiskrim. Aiskrim. Betul bila kita demam. Sebab apa bila kita demam, memang aiskrim bagus sebab dia mampu hilangkan rasa sakit tekak. Memang betul, dia menyejukkan tekak kita ni, dia smooth. Janganlah banyak sangat. Just kita nak bagi dia rasa hilang sakit tekak saja. Orang kata batuk, tak boleh minum, tak boleh makan aiskrim, nanti batuk lagi. Itu makan aiskrim terlalu banyak. Ni aiskrim dia bagi hilang, biar dia lalu, so kita akan rasa macam lega sikit. Cukup berapa sudu je, 2-3 sudu, dia rasa lega. Especially orang yang ada masalah tonsil. Tonsil ada bengkak bengkak tu perik tu. Jadi saya tak pernah dapat, nauzubillah, dia tak nak. Jadi kalau makan aiskrim, bila ais lalu kat situ, dia akan rasa macam lega sikit. So mampu hilangkan sakit tekak. Ada orang kata aiskrim vanila. Saya kata makan saja aiskrim apa, tak ada kaitan pun vanila tak vanila, tak ada kaitan. Sebab bila tekak, aiskrim lalu kat tekak, dia tak tahu pun ni vanila ke, coklat ke, strawberry ke apa, dia tak tahu. Sebab dia tak ada deria rasa tu, tak ada. Dia hanya tahu sejuk. Tekak dia hanya tahu sejuk. Kalau kita nak kaitkan, ada ke disebabkan perisa vanila tu ada kaitan dengan demam ke apa benda, nak kata kait vanila tu, saya tak pernah dengar lagi lah. Tak tahulah, mungkin ada kajian, wallahualam, tapi saya tak pernah dengar lagi vanila tu ada kaitan untuk perawat apa. Saya tak tahu kan, saya tak pernah dengar lagi. Tapi yang saya tahu, aiskrim, apa-apa aiskrim mampu melegakan sikit rasa sakit tekak. Bila kita demam, kita rasa macam panas kan. Kita rasa panas sebenarnya. Tubuh badan kita ni panas, demam, suhu badan tinggi. Bila badan kita panas, luar environment kita, suhu bilik dalam 27 macam tu, 29 ke 30 ke, kita akan rasa sejuk. Sebab luar rendah sikit saja daripada suhu badan, kita akan rasa sejuk. Sebab suhu badan kita kalau terlalu 38 dah panas. Kalau luar suhu 30 pun kita dah rasa sejuk. Kalau 28 lagi kita menggeletar. Jadi aiskrim, janganlah habiskan satu tupperware.
Sikit saja, berapa sudu, sebab kita nak dia lalu saja, bagi dia rasa lega sikit. Sedap apa makan aiskrim time demam. Okay, 2, 4, 6, 7. Yang terakhir adalah bawang putih. Bawang putih juga mampu untuk lega, hilang masalah hidung tersumbat. Sama dengan teh. Macam mana nak makan bawang putih? Tak lalu nak makan gigit. Letak dalam sup. Ataupun buat garlic soup. Kan ada kan garlic soup kan? Blend isi ayam, tumis bawang putih. Dulu tumis bawang putih, jangan minyak tu jangan terlalu banyak. Letak olive oil sikit, tumis bawang putih, ketuk-ketuk bawang putih, tumis. Tu blend bawang putih. Paste tu blend, letak dalam sup. Kasih banyak sikit. Kan dia ada macam sup garlic yang orang makan dengan roti kan. Tapi kali ni mungkin kalau makan dengan roti okey juga, ataupun buat sup saja. Garlic tu lebih sikit. Bawang putih tu lebih sikit. Bawang putih ni dia juga bersifat antibacterial. Dia ada property tu, antibacterial properties. So bagus Alright. 2, 4, 6, 7 saja makanan yang saya tahulah yang boleh diamalkan ketika kita ada masalah demam ataupun selsema, ataupun demam dan selsema. Jadi boleh amalkan. Bukan untuk rawat demam, bukan untuk rawat selsema, tapi untuk bagi kita sedikit keselesaan ketika kita demam. Dan ingat jangan abaikan demam tu berlanjutan sehingga seminggu, 4 hari, 3 hari, 4 hari, terlalu lama sangat tanpa berjumpa dengan doktor. Sehari saja monitor. Sehari saja kita tengok baik-baik, kita rehat, monitor. Monitor tu nak monitor apa? Kita tengok monitor sakit sendi tak? Ada keluar bintik-bintik tak? Sakit kepala tak? Ada berpinah-pinah tak? Ada cirit-birit tak? Ada muntah tak? Monitor benda ni. Kumpulkan maklumat dulu satu hari. Lepas tu tidur cukup. Esok pagi kita bangun masih tak baik lagi, ataupun kurang sikit. Kalau kurang sikit maksudnya mungkin kita terlalu penat ke, atau terlalu sejuk mandi air hujan ke, stres dan sebagainya, kita tak tahu. Kalau ada lega sikit, okey lah. Tapi kalau sama je ataupun lagi teruk, jangan tunggu lagi dah. Kaedah ni tak mujarab. Terus pergi jumpa doktor dan bagi tahu doktor maklumat yang kita kumpulkan pada hari pertama ni. Saya demam, kena bagi tahu bila saya demam. Saya biasa memang saya akan bagi tahu. Saya demam bila bangun pagi, saya rasa macam tak sedap. Rasa tak sedap, rasa macam dedar ni rasa macam nak demam tapi tak demam. Tengah hari baru demam. Saya akan bagi tahu macam tu. Saya tak lalu makan, saya cirit-birit, saya kencing pun pekat ataupun kencing darah pun bagi tahu. Saya sakit sendi, saya ni, saya tu, bagi tahu semua maklumat kat doktor, barulah doktor diagnose. Baru doktor bagi tahu, okey, simptom ni, ini denggi. Ataupun kita bagi tahu, saya minggu lepas saya baru balik umrah, minggu lepas saya baru balik daripada berkelah kat air terjun, saya duduk area sekian. Sebab dia nak tahu area tu kes denggi ada atau tak. Mungkin denggi. Ini cara kita berkomunikasi dengan doktor. Kita jangan serah badan doktor, buatlah apa saja doktor. Doktor lah ahli dia. Tak juga, dia bukan ahli nujum, dia ahli perubatan. So kalau kita bagi tahu terus simptom, barulah dia boleh standby. Bila buat test darah, dia boleh tengok terus. Ni mungkin simptom denggi, tengok betul-betul simptom denggi. Tak ada lah dia try and error. So kita kena bagi tahu maklumat pada doktor tu. Right? Itu saja perkongsian daripada saya. Harap bermanfaat dan terus boleh amalkan sekiranya untuk kita hadapi nanti kalau kita demam. Anak-anak kita pun kita boleh bagi tahu. Alright? Okay, terima kasih kerana menonton. Puan Ramlah Yunus, Halimah Jamal, Waalaikumsalam, Nur Rahim Sharif, Nur Razia Mukhtar, Zanita Abu Bakar. Okay, selamat ber-PKP sekali lagi. Jaga diri, jaga kesihatan kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada esok hari. Bye-bye.